Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Paparan utama, Austria berhasrat untuk memperkukuhkan hubungan dengan Malaysia, khususnya dalam konteks Sarawak. Ke arah itu, Duta Besar Austria ke Malaysia, Tuan Yang Terutama TYT, Andreas Launer bersama delegasinya telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Pimpinan Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Beopeng di pejabatnya di Wisma Bapak Malaysia pada Isnin. Bercakap kepada media selepas kunjungan tersebut, TYT Andreas Launer memberitahu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menyambut baik hasrat pihaknya untuk melabur dan memanfaatkan peluang yang ada di negeri ini. Ujar beliau, pihaknya telah menggariskan potensi kerjasama dalam pelbagai sektor dan berharap dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan Sarawak. We came here to try to step up cooperation with Sarawak in different areas because we see a huge potential. So Austrian companies, technology companies are very successful in Peninsular Malaysia, and we thought that it would be really a logical step that we also come here to Sarawak to support Sarawak in its ambitious strategy for the future. We are very strong in technologies such as sustainable energy, green technologies, public transportation, tourism, etc. And Austrian companies come here to stay here to engage in long-term partnerships, and we want to offer the Premier our full support in all areas that are of importance for him. TYT Andreas Launer menambah, dengan adanya kerjasama yang erat antara Austria dan Sarawak, beliau yakin akan terciptanya peluang-peluang perniagaan baru yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Turut serta dalam kunjungan itu ialah Pegawai Ekonomi Reinhard Zimmermann, Wakil Syarikat Andreas Hydro Michael Oji, Wakil Syarikat Inyo Jenbacher Nicholas Leong, Wakil Syarikat Inyo Jenbacher Nicholas Leong, Wakil Syarikat Pizel Instrument Vishnu Nair, Wakil Syarikat Aqua Engineering Frederick Oberbucher dan Wakil Syarikat Vermet Robert Berger. Sejurus selepas itu, Pimpinan Sarawak menerima kunjungan hormat dari syarikat Adam Digital Asset Sdn Bhd. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memohon bantuan daripada Kerajaan Sarawak bagi memperuntukkan bekalan kuasa kepada syarikat tersebut. Menurut pengerusi Adam Digital Asset Sdn Bhd, Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, ketika ditemu bual, pihaknya akan bersama-sama dengan syarikat dari China dalam usaha membangunkan fasiliti pembuatan panel solar yang pertama di Asia Tenggara. Ujarnya, ketika ditemui media, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menyarankan agar pihaknya merancang dengan tepat keperluan kuasa mereka pada tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang seterusnya, mengadakan perbincangan bersama Sarawak Energy Berhad SEB bagi menyesuaikan perancangan mereka dengan kemampuan SEB dalam menyediakan bekalan kuasa. Kita nakkan komitmen power jumlah lebih kurang 270 megawatt pada tahun 2025 dari fasa pertama fasiliti kami ini. Jadi tadi selepas berbincang dengan Yang Amat Premier, so kita fahamlah tentang upayaan SEB Sarawak, dan kita akan berbincang dengan mereka tentang berapa kemampuan mereka boleh supply kepada syarikat kami ini minimum pada tahun 2025, sehinggalah keperluan sepenuhnya sebanyak 700 megawatt selepas tahun 2030. Dalam pada itu, Tan Sri Datuk Sri Khalid turut menyatakan bahawa pihaknya menjangka akan dapat menawarkan sebanyak 2,000 peluang pekerjaan bagi fasa pertama dan kedua fasiliti berkenaan. Turut serta ialah Timbalan Pengurusi Adam Digital Asset Sdn Bhd, Datuk Norazuan Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Adam Digital Asset Sdn Bhd, Mayani Zunita Muhammad Buhari dan Muhammad Izhar Ibrahim, Pengarah Adam Digital Asset Sdn Bhd, Awang Muhammad Zaki Yamani Awang Buhari, serta Presiden Pengurusan Perniagaan Adam Digital Asset Sdn Bhd, Izzat Sulaiman Muhammad Izhar. Seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG komited untuk mengemas kini ordinan bangunan Sarawak.
Timbalan PIMEN Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, kerajaan negeri akan terus menjalankan tanggungjawab meneliti ordinan tersebut. In Sarawak, the Sarawak has autonomy of our building ordinance, not ours. It's separate from the rest of Malaysia, and that's why that ordinance at the moment has been with the SAG, State Attorney General, and hopefully we can deliver in November. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Kempen Keselamatan Kebakaran sempena sambutan Hari Gawai Dayak 2023 dan pra-pelancaran Malaysia Day Community Fund Run 2023 pada Isnin. Dalam majlis sama, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak bersama Yayasan Faleh atas usaha menganjurkan kempen kesedaran kepada masyarakat setempat. Laporan selanjutnya di Sibu. Jejambat Sibu Seksyen Sibu WPC 07 Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak mula dibuka kepada orang ramai pada Ahad lepas. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata pembukaan jejambat berkenaan merupakan berita baik buat penduduk Sibu khasnya menjelang sambutan perayaan Hari Gawai yang bakal diraikan beberapa hari lagi. Beliau turut berpesan agar para pengguna jalan raya sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan seperti mematuhi had laju dan cara betul melakukan pusingan P. Semasa lawatan ke tapak jejambat tersebut pada Ahad, beliau berkata dengan adanya jejambat ini ia akan memberi manfaat kepada pengguna trafik laluan Bintulu menuju ke lapangan terbang Sibu dan Kuching. Menurut Datuk Seri Alexander lagi, jejambat yang menelan kos sebanyak 61 juta ringgit itu mula dibina pada tahun 2016 dan mempunyai 4 lorong 2 hala sepanjang 685 meter. Manakala di Marudi, dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS meneruskan program ngabang gawai di rumah gawang Sungai Selejau asal Marudi pada Ahad. Program ziarah tersebut diadakan sempena meraikan Hari Gawai yang akan disambut oleh masyarakat Dayak di Sarawak tidak lama lagi sebagai tanda kesyukuran atas berkat-berkat dan kejayaan yang dikecapi. Timbalan Menteri di Jabatan PIMEN Sarawak Datuk Gerawat Gala yang turut menghadiri majlis itu berkata, amalan rumah terbuka seperti ini bertujuan untuk mengeratkan silaturahim, persefahaman dan keharmonian antara kaum yang berbilang bangsa, agama dan budaya khususnya di Sarawak. Beliau menambah perbezaan dari segi etnik, bangsa, agama dan budaya di Sarawak dihormati antara satu sama yang lain dan telah menjadi teras budaya dan cara hidup masyarakat di Sarawak. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu berkata, kerajaan bukan sahaja mengiktiraf dan menghormati kepelbagaian masyarakat kita, malah kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS amat menggalakkan setiap etnik untuk mengekal dan mempromosi budaya dan tradisi mereka masing-masing. Dalam masa yang sama, beliau turut memberi sumbangan kasih kepada golongan yang memerlukan di rumah panjang tersebut. Hari sama, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti UKAS, Anwar Hanafi Ardiman Shah, Pegawai Perhubungan Awam Highland Development Agency, Datuk Robert Laing Anyi, Wakil Residen Bahagian Miri Dio Kenneth Dibet serta agensi-agensi terlibat yang lain. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak, Datuk Dr. Jerit Susil memberitahu sambutan gawai penting agar masyarakat khususnya generasi baru tidak melupakan adat dan budaya masing-masing. Jelasnya, sambutan gawai ini simbol meraikan kejayaan yang dicapai pada setiap tahun dalam semua aspek. Beliau juga turut mengucapkan selamat Hari Ibu kepada golongan wanita yang bergelar ibu kerana semua ibu memainkan peranan penting dalam institusi keluarga bagi mendidik anak-anak menjadi insan yang baik dan berjaya dalam meniti kehidupan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sambutan Hari Ibu dan Pra-Gawai 2023 Anjuran Pergerakan Wanita Desa PWD Kampung Emperoh Karu pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jirib yang juga Adun Mambung telah meluluskan sebanyak RM30,000 di bawah peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada PWD Kampung Emperoh Karu bagi aktiviti tahunan. Selain itu, beliau juga memaklumkan bahawa 2 projek di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP tahun 2022 telah diluluskan serta siap dilaksanakan.
Katanya projek pertama ialah menaik taraf jalan pertanian kawasan Sipisa ke Tak Puan dengan nilai RM200,000 dan menaik taraf jalan pertanian kawasan Sibatu bernilai RM100,000. Manakala bagi tahun 2023, katanya satu projek RTP telah diluluskan bagi kerja-kerja naik taraf dalam kampung iaitu pembinaan tembok penahan, pembentong dan parit yang berjumlah RM200,000. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan program Ngabang Gawai di Rumah Gawang Sungai Selejau asal Marudi pada Ahad. #Member Fakta, salam UKAS.